Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini Allah masih lagi beri peluang kepada kita, memberikan kekuatan, kelapangan, yang mana hanya pada mereka yang mendapat rahmat Allah sahajalah yang menjadi golongan yang menghidupkan rumah-rumah Allah ini. Sebelum masa azan tadi start dah hujan ritik tak? Lepas tu bunyi petir, kilat dan seumpamanya. Inilah ujian mulanya. Kalau dulu musim terkujuh, ni kita tak tahu bila musim terkujuh, mari awal dan seumpamanya. Dan sejak daripada bulan lepas lagi kita dah diberi amaran bahawa akan berlakunya banjir dan seumpamanya. Dan kita pula diajar untuk bersedia untuk menghadapi banjir. Di sana kita tahu dan yakin bahawa setiap ujian yang Allah bawa ini mesti akan ada bersama dia perkara yang baik. Sebagaimana yang kita baca dalam surah An-Nasrah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Dua kali diulang. Ulama sebut di situ berdasarkan ayat tadi. Al-usri itu dia ada alif lam. Maksudnya boleh jadi di situ kita faham bahawa satu kesusahan Allah beri dua kesenangan. Tempat kita ni bila mari musim hujan, rupanya di sana ada hadis cerita tentang mustajabnya doa ketika waktu hujan. Kita gunalah peluang setiap kali hujan kita doa. Doa yang paling mudah sekali, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ulama sebut itulah kepala kepada segala doa. Kita nak dapat baik dunia dan baik di akhirat. Dan itulah ayat Al-Quran juga disebut dalam surah Al-Baqarah. Orang yang bertakwa ni di doa tu. Bahkan ketika tawaf, sekarang ni orang dah boleh pergi umrah dah. Ketika tawaf tu tak tahu nak baca doa apa, doa tu lah sepanjang tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi amalan kita insya-Allah. Jadi kita sambung bacaan kitab kita Fiqh Mazhab Syafi'i. Kita dah masuk muka surat 1200. Sedap sebut muka surat. Baru 3 kali 1200 dah. Kita sebab kita lakah ni terus ke jilid ke-6 bab muamalah. Yang mana kita masih lagi bab mukaddimah lagi, apa itu jual beli. Dan kita dah masuk rukun jual beli. Rukun jual beli ni ada 3. Kita sebab semua adalah dalam surat ni semua melakukan muamalah. Semua pernah melakukan dan akan melakukan muamalah ini. Oleh yang demikian, kalau kita nak faham betul, kita kena ingat rukun jual beli ni ada 3. Pertama, muta'aqidan, 2 orang yang buat lafaz jual beli, orang yang berakad, penjual pembeli, itu yang pertama. Yang kedua, lafaz. Lafaz ni sirah, maknanya diguna lafaz apa? Kalau jual, kalau sewa. Kalau gadai. Tu hak asal lah. Dan yang ketiga, barang yang nak dibuat jual beli. Itu sahaja. 2 orang yang berakad, itu yang pertama. Yang kedua lafaz, dan yang ketiga barang yang dibuat jual beli. Kita dah selesai yang pertama, iaitu 2 orang yang jual beli ni mestilah 2 orang yang berlainan. Bila bab masuk wakil, dia tak boleh mewakilkan orang yang sama yang jual, orang yang sama yang beli, tak boleh. Kecuali ada satu keadaan, iaitu
ketika mana disebut kalulah kita masih lagi dari yang pertama lagi tak? Bab rukun yang pertama, nombor yang 2. Nanti kita akan bincang lah kat mana tepat yang dibenarkan, iaitu ketika mana hakim menetapkan wali hakim pada perkara tertentu lah. Kita akan baca nanti muka surat 1202 kayak gitu. Jadi yang pertama, dua orang jual beli ni mestilah waras, baligh, berakal dan boleh menguruskan harta dengan baik. Maknanya kanak-kanak tidak boleh. Setelah kita baca dalam supik yang lepas dalam bab ahliyah, di sana kita bincang dah kanak-kanak yang macam mana, yang mumayyiz, dia tergantung kepada ijazah kepada wali dia. Yang kedua, bebas. Ini sambungan kita lah. Bebas membuat pilihan ketika mengikat kontrak, iaitu kita buat akad ni, kita bebas buat pilihan. Nak beli ke, nak jual ke, kita bebas. Dia melakukan dengan bebas, dengan sepenuh hatinya, serta meredai urusan yang ingin dijalankan. Firman Allah Ta'ala, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Betul dah, kita selesai dah ni. Sebab saya macam ulang balik. 1202 rukun yang kedua. Tak, rukun yang kedua. Sebab saya ingat saya beri dah contoh. Jual beli cedok tu. Kalau ingat lah. Dia cedok ikut dang, lepas tu tak boleh nak pilih, dia bayar atas cedok. Itu ada unsur judi dan seumpamanya. Jadi kita masuk rukun yang kedua, iaitu sirah ataupun lafaz. Sirah, dia bab sirah ni dia sama kalau kita nak ingat lah, ada nak nikah baru ke, dia kena ingat lah lafaz. Lafaz akad tu. Lafaz akad tu mesti jelas, dia tak ada ragu-ragu. Kalau dalam bahasa Arab dia mesti guna lafaz madhi. Madhi ni mana benda yang telah lalu. Maksudnya kena jazam, kena pasti benda tu. Kita dah bahas dah tu, kita tahu mengapa terus je ayat. Aku terimalah. Lah tu maksudnya lafaz madhi sebenarnya. Terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Nganu mudah guna perkataan yang tersebut itu. Hak kena sebut betulnya wali. Dia buat ijab tadi. Dia buat ijab, lepas tu qabul, dia kena sebut yang tersebut itu. Kalau negeri lain, Perak ke, kena sebutlah jumlah dengan nama anak hak nak nikah. Situ tukar sama. Hak ada 500 ringgit jadi 500 juta pun ada. Salah sebut. Jadi kalau kita ingat bagaimana dalam akad nikah tu, sama je dalam bab jual beli ni. Sirah kontrak adalah ucapan yang dilahirkan oleh kedua-dua pihak yang mengikat, menyatakan kemahuan, kerelaan dan niat mereka untuk mengikat kontrak. Akad ni lah. Syarat dia mestilah rela. Rela ni maksud reda lah. Tapi rela adalah suatu yang tersirat. Reda ni kita boleh nampak tak? Tak boleh. Bila reda tak nampak, jadi ulama meletakkan berapakah kayu ukur reda tersebut. Reda ini perlu dilahirkan melalui petanda yang dapat menggambarkan keredaan tersebut. Ia dapat dilahirkan melalui tindakan kedua-dua pihak yang mengikat kontrak, menunjukkan mereka bersetuju. Salah satunya ialah sirah kontrak. Kontrak ni disebut akad lah. Akad ni. Jadi di sana ada ijab oleh penjual. Contohnya, saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sekian. Juga merangkumi persetujuan qabul. Contohnya, saya setuju, saya membelinya. Dia dalam bab ni, kalau mazhab Hanafi, dalam bab akad nikah senang je. Dalam bahasa Arab, hak kena sebut panjang adalah wali lah. Kena sebut jumlah-jumlah sekian-sekian. Jadi hak belah lelaki jawab benda qabil tu, hak tu.
Kat Arab mudah lagi. Qabiltu. Senang. Hari ni aku terimalah akan nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Dia sebut qabiltu sahaja. Jadi kalau sini saya setuju, qabiltu tu saya setujulah. Saya membelinya atau dengan ucapan yang seumpamanya. Jadi sirah ni terbagi kepada dua. Satu sarah, yang kedua kinayah. Sarah ni jelas lah. Kinayah ni orang jadi faham dua benda. Ada hak dia nak ke hak dia nak, jadi kena rujuk kepada tuan ni. Hak ni kalau kita ingat bab munakahat ni, kita bincang dalam bab talak. Talak ni lafaz talak, dia mestilah lafaz talak ini dia mestilah sama ada sarah ataupun kinayah. Kinayah kena rujuk kepada yang mengucapkannya, niat dia macam mana. Itu kaedah. Hakim akan tanya, niatmu nak cerai ke tak? Contoh lafaz kinayah, aku lepaskan kau daripada dah kamu boleh keluar bebas daripada rumah ini. Jadi lafaz tu umum, kinayah. Boleh jadi keluar, dia suruh keluar sekejap, boleh jadi lafaz talak. Jadi dia kena rujuk kepada niat dia. Yang sarah, contohnya saya jual kepada anda, saya serahkan hak milik barang ini kepada anda. Sementara yang beli, saya terima hak milik barang ini, saya setuju. Sirah yang kinayah pula, yang boleh maksud jual beli dan sama maksud yang lain. Contohnya, saya jadikan milik engkau dengan harga sekian, ambillah dengan harga sekian, saya serahkan dengan harga sekian. Jadi pembeli pula jawab, saya ambil, saya terima. Hak bahagian pembeli ni sama je lah, cuma hak tukang jual ni dia tak sebut dia nak jual ke apa. Saya ni tapi bayar sia. Maknanya jual beli lah. Saya air mineral ni kena bayar sia. Dia kinayah. Lain kalau saya sebut jelas, saya jual air mineral ni RM1. Lepas tu kau saya beli. Hak tu jelas lafaz sarih. Kalau kinayah, saya tolak barang ni, saya tolak sia je bayar ke aku. Tak bayar ke saya. Jadi kalau sebut gitu, dia kena bergantung kepada niat. Ungkapan yang diucapkan secara langsung dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat ditetapkan, tanpa perlu bergantung kepada niat. Sementara ucapan secara tidak langsung, iaitu kinayah tadi, tidak dianggap jual beli kecuali ia dilakukan niat jual beli atau ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada wujudnya proses jual beli. Tanda-tanda ni dalam bahasa Arab disebut qarinah. Maksudnya kalau dah kedai tu memang kedai jual air mineral, dia khabar ambil ni sedozen ni 10 riyal. Tak. Dah nama kedai dah betul dah. Jadi hak tu memang kalau disebut ambil lah tu maknanya jual. Tapi kalau dekat tempat kemah orang tu bagi barang, tak, bagi barang percuma. Lepas tu kita khabar ambil lah. Ya, betul. Orang tu ambil maknanya bitih. Hak tu kita kena tanya, mu jual ke? Tak, kalau khabar jual, sesah kena bayar. Khabar tak jual, ambil saja. Tu lain lah. Tak. Maknanya tepat tu qarinah, tanda-tanda tu juga mengambil peranan untuk menjelaskan lafaz tadi. Adakah jual beli boleh berlangsung dengan hanya hulu menghulu? Ni pun rasa pernah kita sebut contoh ni. Dia panggil bai' at-ta'ati. Hulu menghulu, unjuk mengunjuk. Sebenarnya unjuk mengunjuk ni tanpa sebut ijab dan qabul. Hak ni biasa kita buat. Betul tak? Beli gawi pisang. Tak, beli gawi pisang. Bagi lah. Tak, kadang-kadang kita tak sebut pun. Kita olah pitih lalu. Ni tunjuk pitih peluh ya. Jadi tak sebut pun lafaz tu, boleh tak? Kadang-kadang kita beli kat mesin air. Mesin air bubuh RM1. Mesin tu pun tak sebut pun, saya jual air kotak ini dengan nilai RM1. Kita pun jawab balik, saya beli. Tu pelik tu kalau ada bunyi mesin gitu tu. Tak. Sebab mesin tak boleh buat akad jual beli. Robot tak boleh. Dia mestilah manusia. Melainkan kalau ada orang tunggu dalam online. Tak, duk tunggu. Ni nak beli tak? Dia asas dia dalam bab ni
Kita Allah setengah tu dia unjuk duit senyap je. Tak sebut pun saya beli ataupun saya jual. Apakah hukum? Jadi kalau kita tengok Ustaz 1204 tu disebut masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah wajib sebut lafaz kontrak. Maknanya mesti kena sebut. Hak ni pendapat yang masyhur. Beberapa orang fuqaha mazhab membolehkan jual beli hulur mengulur cuma pada barangan seperti roti, seikat bawang dan seumpamanya. Maknanya nilai yang rendah. Maknanya nilai rendah ni tak perlu lafaz akad jual beli. Tak perlu, maknanya cukup dengan sekadar hulur mengalur. Maknanya kita mengunjuk sahaja. Tak. Air mineral, ais kering dan seumpamanya. Tapi kalau benda mahal, contoh kereta, rumah, tak boleh. Kalau kita perasan kalau jual beli rumah, kereta, memang dalam akad jual beli dengan bank tu jelas sutai-sutai. Tak, baru ni saya ada orang minta jadi garantor tu. Kita pun tanda tangan lah, lengah tanda tangan. Ada kad 30, 60 lah, 2 salinan 60 duduk tanda tangan setiap muka surat. Kalau kita baca dalam tu semua kait dengan jelas jual beli lah dalam tu. Tak, biasa ada yang dalam akad jual beli. Jadi sekiranya barang kecil Allah mengolah dah cukup. Tak. Tapi kalau barang besar mestilah ada lafaz akad yang jelas. Ini pandangan yang kedua. Walau bagaimanapun ulama-ulama mazhab yang mutaakhir, mana mazhab Syafi'i lah, seperti Imam Nawawi. Tak, Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Al-Arba'in. Tak, kitab hadis 40 tu oleh Imam Nawawi. Dia mazhab Syafi'i. Pandangan beliau ialah membenarkan apa jual beli yang melalui cara ini dan menjadi amalan yang diguna pakat. Pendapat ini lebih memudahkan, lebih peka kepada kemudahan orang ramai. Jadi hak ni boleh berlaku. Pandangan Imam Nawawi boleh berlaku. Maksudnya tak nanti barang tu mahal ke murah ke, hulur mengalur dah kira kita dah buat lafaz ijab dan qabul dengan cara. Dan pada hari ni pun jarang orang sebut. Tak? Kita kalau boleh amal lagi lebih baik lah. Lebih baik. Sebenarnya sebab kalau dah ni pandangan ni disebut nak elok daripada orang terlibat dengan dosa. Dah kalau kita ambil pandangan khabar tak boleh, berat lah. Banyak jual beli tak dapat dilaksanakan, malah boleh berdosa. Orang bisu cukup dengan isyarat dia. Cukup dengan isyarat. Dia dalam bab ni ada juga. Contohnya dalam bab sembelihan. Ni saya nak sentuh sikit lah biar nampak gambaran. Apa hukum sebut nama Allah ketika sembelih? Tak. Allah. Tak, sama ada Allahu Akbar ke? Tak. Bila sebut nama Allah dalam mazhab Hanafi wajib sebut. Wajib sebut. Mazhab Hanafi. Kalau tak sebut dia kira bangkal. Tapi mazhab Syafi'i tak. Ini kerana lidah orang mukmin ini, lidah orang Islam sentiasa menyebut nama Allah. Dia kira bila dia orang Islam sahaja cukup dengan syarat dia Islam, dia sembelih, maka sembelihan itu halal. Dia tidak jadi bangkai. Walaupun dia tak sebut. Jadi sini samalah juga, walaupun ijab qabul ni tak sebut, tapi dia kira berlakunya ijab qabul walaupun kita tak sebut. Tapi dalam bab nikah mazhab Syafi'i tak beri kelonggaran macam ni lah. Allah anak ambil anak senyap. Tak tu. Tak jadi. Dia mesti kena jelas. Bab akad nikah ni dia memang kena lafaz jazam dan seumpamanya, tak melibatkan daruriyat khamsah, melibatkan jaga nasab dan seumpamanya. Tak, jaga nasab dan seumpamanya, benda besar. Dia tak boleh buat main-main. Dia zaman learning dia pindah lagi. Maknanya bila modern learning, kadang dengan bukti riset tu dia kira kita terima barang walaupun barang tu tak sampai lagi. Macam mana? Boleh jadi tak riset sampai dulu, belum barang sampai, boleh jadi tak learning? Jawapan dia boleh. Kita beli kat online tu dia beri riset lah. Tak? Itu dia kira barang kita tu dah selesai jual beli, cuma proses nak hantar tu dia akan berisiko dia kalau rosak tengah jalan atas persetujuan kita lah, sama ada nak tanggung separuh ke ataupun
dia tanggung sepenuhnya ke, ataupun bila sampai tangan kita barulah kita akan tanggung sepenuhnya kalau rosak. Sebab bab ni kalau kita rajin buka kait dengan muamalat ni, orang yang jual beli emas sebagai contoh, ada tak orang buat jual beli online emas ni? Jawapan dia ada. Bila berlaku online, dia syarat jual beli emas ni, dia mestilah, ia panggil dalam istilah fiqh ni yadan bi yadin, maslan bi mislin. Mesti serah lalu, jumlah sama. Kalau dia emas dengan emas, maka berat mesti sama. Ia tak kira berapa karat ia tak kira dalam bab fiqh. Dia hanya kira jumlah berat yang sama. Kalau berat ni sekilo, hak ni nak tukar dengan barang sekilo emas juga. Nak. Kalau emas dengan perak lain lah nilai dia mesti sama barang ni, supaya tidak berlaku riba. Yang kedua, mesti dalam masa yang sama. Masa yang sama ni, masa tu lah. Sebab tu kalau kita dengar ada kedai emas, boleh, dia khabar boleh jual beli, beli guna kad kredit. Kedai emas membenarkan jual beli guna kad kredit, maka kita sebut dia akan berlakunya riba. Sebab kad kredit ni hutang ke tunai? Hutang. Kad kredit ni hutang. Siapa yang beli emas guna kad kredit, maka dia telah melakukan riba. Habis setakat ni saya ada pergi tengok sedua kedai emas bandar tu, tak saja nak test, nak beli emas buat apa? Guna kad kredit boleh? Tak boleh. Kalau debit boleh. Mana hak saya ada cash tu boleh. Hak surat macam biasa tu lah. Tapi kalau kad kredit tak boleh. Dia boleh berlakunya riba. Isunya hak jual online ni, dia jual dah emas tu tapi dah nak hantar pergi emas. Emas tu ada kat tangan kita lagi. Macam mana? Bab emas tu kena serah sekarang sepatutnya. Jadi dalam bab ni muamalat, fiqh muamalat hak baru ni, muasarah ni, menetapkan bahawa resit tu adalah bukti kita terima dah barang, tinggal lagi barang tu nak dihantar sahaja. Maka wajib beri resit yang sah dengan nilai dan bukti dia lah. Gambar saja, dengan gambar saja tak mencukupi. Kena ada resit. Resit tu bukti bahawa dia dah terima barang. Maka tak berlakunya riba pada perkara tadilah. Sebab kalau asalnya memang boleh berlaku riba. Sebab ada kes dia poh kedian. Bila poh kedian ni ialah ada hak poh dalam satu surat. Jadi orang ni tak tahu dalam satu surat biasa rupanya ada emas dalam. Tak tahu. Tapi ada hak buat gitu. Dia ni kan dia buat dalam bentuk kad tu, nipis je. Dia poh. Gotu je. Kalau siapa-siapa tak siapa, nyari ya. Allahu akbar. Saya pernah lah, sebab ada sains tu main mah gitulah dia buat. Memang risiko lah. Syarat sirah kontrak. Ni syarat dia pula. Jadi ada kinayah dengan ada soreh. Lepas tu mesti kalau bab ulama pun dibenarkan. Syarat dia pula, maknanya dalam lafaz tu kenapa hak kita kena jaga. Yang pertama, tidak wujud tempoh yang lama di antara ijab dan qabul yang boleh menggambarkan pada adanya penawaran tersebut tidak diterima. Bahasa kita mudah kok, putus mualak. Tak putus mualak. Contoh khotik tak? Khotik kalau dia lama sangat, ada yang letak lama tu 2 rakaat. Ada yang letak maknanya ikut huruf. Kalau huruf khabar 30 saat tu, maknanya tok khotik duk baca, duk mengajar 30 saat apa depan. Jadi putus. Putus. Apa ni, kena mula balik. Kena mula balik khutbah. Jadi mu'alak ni biasanya juga dalam bab akad nikah tadilah, ijab qabul. Wali sebut dah dengan mas kahwin 10,000 tunai. Lepas tu ia nak sambut tu senyap je. Senyap mikir benda lain. Lepas tu duduk sembang benda lain pula. Lepas tu pun jawab, aku terimalah akad nikahnya. Jadi dah terputus mualak tadi ya. Kat kita ni memang beralih bab tu. Kalau tak sambut lalu, dia kira tak sah. Bila tak sambut lalu akad tadi, dia kira tidak sah. Sebenarnya dalam bab tu kena ikut huruf.
Kalau huruf tu khabar putus mu'allaq, maka putus mu'allaq. Begitu juga dalam bab jual beli, boleh tak berlaku putus mu'allaq ni? Boleh. Kadar ini dinamakan kebersamaan tempat mengikat kontrak. Jika setelah penjual menawarkan jualan, berlaku diam yang berpanjangan atau wujud perbualan yang tidak mengena dengan kandungan kontrak, walaupun dalam tempoh yang singkat, kemudian barulah pembeli menyatakan persetujuannya, kontrak tersebut tidak sah. Maknanya dia mesti dalam majlis akad tu mesti sebut perkara yang berkait dengan jual beli. Kalau dia sebut benda lain, maka benda lain tu dia telah memutuskan di antara dua ijab dan qabul tadi. Contohnya, kita nak beli air mineral, contoh. Saya nak beli saya nak jual air mineral ni dengan nilai RM1. Kawan tu pergi sembang benda lain dulu, lepas tu khabar saya terima, maka akad jual beli tadi tidak sah. Tidak sah maksudnya kena akad jual beli barulah. Gitulah maksudnya. Tak? Kena akad buat jual beli yang baru. Dia ada lagi banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jika perbualan mengenai jual beli tersebut memakan masa yang panjang, kemudian barulah dipersetujui, kontrak tersebut masih sah walaupun wujud tempoh masa yang lama. Contohnya, boleh jadi tak kita buat tawar-menawar tu lama? Boleh. Contoh hak mudah lah, hak saya pernah beri. Orang nak beli kereta second hand. Jadi kereta second hand ni khabar nak mari tengok dulu. Mari tengok. Saya nak jual kereta ni dengan nilai RM10,000. Tak? Kereta wajar, modified dah, sport rim baru, intercooler turbo, 2.0 enjin, exhaust baru. Dia sebut panjang ni. Jadi kita ni nak beli ni duk tengok exhaust baru sungguh ke tak, enjin baru, kita cek buka, kita pun tengok tertera start. Ambil masa lebih kurang sejam duduk cek saja hak dia duk tawar. Sejam siap telefon pomen suruh mari tengok ni. Saya ada sign pomen nak tengok kereta ni molek ke tak? Tak. Jadi pomen pun mari tengok sekejap, sila-sila test dulu mesin sekali. Khabar molek. Saya terima. Tak. Lepas sejam dah sebut saya terima. Boleh dibenarkan. Sebab apa? Sepanjang akad tadi tu dia masih lagi bab urusan jual beli, bincang lagi bab benda yang dia nak jual beli. Hak dak lehnya dia bincang benda lain. Bincang benda lain. Nak beli kereta tiba bincang pasal nak pergi main wah. Tak jadi wah baru. Nak main wah. Lepas tu lepas habis bincang pasal tali wah, kertas wah, buluh ke apa ke guna tu, lepas tu baru masuk balik bincang pasal kereta. Tu dia kereta putus dah. Maknanya mestilah ada sambung, dia tak boleh putus mu'allaq ni lah, mudah kata. Yang kedua, perlu wujud persamaan antara persetujuan dan pembeli dan penawaran oleh penjual dalam semua sudut. Ni saya ringkaskan. Kalaulah dia nak jual seriak, hak nak beli tu khabar nak beli sama, jadi tak boleh. Dia kira akad tadi tidak sah. Dia mesti dia nak jual RM1, kena terima beli tu, setuju terima pun RM1 juga. Kalau bab tawar-menawar lain, tawar-menawar dibenarkan. Ambil RM1, aku nak sama. Dapat aku jual sama. Tak. Hak tu tawar-menawar dibenarkan. Dia ni dalam bab ni kalau berlaku dalam bentuk bertulis ke apa ke, lagilah. Hak tu tulis RM2,000. Hak ni tulis RM1,500. Dia kira terbatal akad tadi. Akad tadi terbatal. Cuma kalau dalam bab ni dia ada sebab, dia panggil bab mengelak, hilah. Dalam kitab kita ni tidak setuh. Bila kitab muamalat lain ada setuh. Hilah ni dia sebut depan orang nilai lain, tapi sebenarnya dia buat akad jual beli lain. Ni mainan orang amal learning lah. Boleh tak? Kadang-kadang sebab dia nak jual ke si B, tapi ia tak beri si A ni beli. Sebab dalam Islam ni, tanah ni dia panggil hak syuf'ah. Syuf'ah ni, kalau kita nak jual tanah sebagai contoh, dia mestilah yang pertama sekali ditawarkan kepada orang yang berkongsi tanah, bersyarikat dengan dia.
Kalau orang bersyarikat, dia tak boleh beli tanah dengan dia kena jual ke jiran-jiran tanah dulu. Maknanya tanah depan, belakang, kiri, kanan. Selepas itu kalau pak-pak ni tak boleh beli, baru boleh jual kepada orang luar. Tujuan ni nak jaga maslahah tanah sekeliling tu. Tak? Maknanya kalau tanah sekeliling tu, kalau nak besar rumah ke dan seumpamanya, dia tahu nak jual, dia nak belilah. Isu dia buat ngelak. Ngelak macam mana? Dia sebut harga mahal supaya orang sekeliling ni tak mampu nak beli. Tapi sebenarnya dia jual murah kepada orang luar tadi. Itu dalam bab tu berlaku. Bukan sekarang berlaku. No, zaman Imam Abu Hanifah lagi berlaku dah. Tak? Zaman 300 Hijrah, 400 Hijrah tu berlaku dah orang ngelak itu. Sebab dalam fiqh ada hak syufa'ah. Dia nak ngelak. Dalam bab ni ada dua pandangan lah. Cumanya saya pegang pandangan dia jual beli tu dia kira jual beli fasad ataupun rosak. Dia kena isytihar juga jual beli yang sebenar kepada orang sekeliling tu. Dan sekiranya orang sekeliling tu dakwa nak beli dengan harga yang telah ditawarkan tu, maka kena batalkan akad yang lama. Hakim boleh fasah, boleh putuskan akad yang lama, buat jual beli dengan orang yang paling berhak. Itulah pandangan lah. Ada yang kata harga yang mahal tu diambil kira. Itu pandangan lain. Buat jual beli ni kalau kita mahal, kalau kita baca kitab fiqh pun banyak sangat dia punya leka dia. Tak? Belok dia. Yang ketiga, kesahihan jual beli tersebut tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat atau dihakkan dengan tempoh tertentu. Sirah kontrak Muslim menunjuk kontrak telah sempurna dan pemilikan mestilah bersifat kekal. Ni hak baris yang pertama ni, dia sebut mestilah menunjukkan kontrak telah sempurna dan pemilikan mestilah bersifat kekal. Dia panggil, dia mestilah jual beli tadi telah selesai dan berlakunya peralihan barang tersebut daripada milik si A kepada milik si B, dan pemilikan itu adalah pemilikan kekal. Sekiranya ada syarat yang menyalahi antara dua benda tadi, maka syarat tadi tidak sah. Contohnya, saya jual rumah ini kepada anda jika si fulan datang. Saya jual rumah ni kalaulah si fulan ni mari. Di kebakalan mari tu ada dia tak ada. Tak, 50-50. Kalau dia mari baru jual, kalau tak mari tak jual. Maka awal-awal lagi syarat tadi tidak sah. Walaupun dia sebut dia setuju. Tidak sah dikaitkan dengan syarat tertentu. Ini kerana kewujudan syarat ini menunjukkan kehendak penjual untuk menjual dan kehendak pembeli untuk membeli tidak jelas. Tak, bila sebut tidak jelas, dia syarat-syarat ni sebenarnya tujuan dia apa dia? Tujuan dia untuk elak daripada dua pihak berbalah. Tak, berbalah. Contoh lagi, saya jual kereta ini kepada anda selama setahun. Pembeli pula saya beli. Kontrak ini tidak sah kerana jual beli ini dihakkan untuk tempoh tertentu. Ini kerana pemilikan suatu barang tidak boleh dihakkan pada jangka masa tertentu. Tak. Hak gini pun ada zaman learning. Dia jual untuk setahun je. Lepas setahun kena pulang balik. Tak. Sebenarnya tu bukan jual. Dia panggil sewa. Sewa. Tapi bila dia guna lafaz jual, itu masalahnya. Nah, dalam bab jual beli ni dia ada ibrah bil musammayat la bil asma. Maksudnya dia tak nama gajah rimau pun, tapi kalau benda tu sewa-sewalah. Kalau benda tu jual-jual lah. Cuma zaman ni kalau kita ingat lah, dulu ada dia panggil sewa kemudiannya jual. Contohnya pinjaman rumah dulu ataupun pinjaman kereta dulu. Dia buat kan? Dia tak bagi gerang ke kita. Bila tak bagi gerang, kamu nanti habis bayar baru bagi gerang. Sebab apa? Buat masa ni kamu sewa. Siapa ke habis tempoh sewa ni selama 9 tahun contohnya, ataupun rumah selama 30 tahun. Selepas 30 tahun dia akan jual dengan nilai bayaran yang terakhir sekali. Itulah jual harga rumah dia. Kita dengar pening. Oh tak apa, kita ya je.
Learning, kalau tengok semua bank yang menggunakan kaedah Islam ni, dia akan lalu dah gerang kereta. Beli kereta baru learning, hari ni beli, boleh je kereta boleh lalu gerang kereta. Rumah pun sama. Siapa buat pinjaman rumah dengan bank guna kaedah Islam, kita boleh minta gerang tanah, gerang rumah. Gerang tanah rumah. Tak, dengan rumah. Maknanya nak sebutnya dia tak boleh berlaku dua benda. Sebab apa? Sewa kemudiannya jual pula. Dia tak boleh dua akad yang berbeza dalam satu akad. Jika penjual ingin menjual sesuatu barangan dengan pembeli, perlu menunaikan bayaran pada awal bulan depan atau pada dua bulan berikutnya. Jual beli ini sah kerana pembayaran di sini dianggap bentuk hutang. Ini contoh lain lah. Nak beli tapi nak bayar kediam. Bayar kediam ni macam biasalah. Tak, installment ke, bulanan ke, tak ada masalah. Itu dianggap hutang. Sebab apa? Dia tidak bercanggah lagi dengan tujuan akad jual beli. Walau bagaimanapun, jika jual beli tersebut dijalankan secara barter. Barter ni tukar barang dengan barang. Contohnya kereta dengan kereta, rumah dengan rumah. Urusan jual beli seperti ini juga tidak boleh dikaitkan dengan sebarang syarat. Ini syarat lah. Saya sempat belek dalam kitab Imam Abu Hanifah ni. Dia cerita berkait dengan syarat, jenis syarat yang ada. Dia buat kesimpulan ada 3 jenis syarat. Satu yang selari dengan akad jual beli, dibenarkan. Tak? Contohnya, saya beli air mineral ni dengan syarat mu kena serah ke aku. Tak? Serah tu memanglah wajib dah kena buat penyerahan. Kalau tak jadi jual beli. Tak? Dengan syarat bayar lalu. Itu pun tak ada masalah. Kalau tak bayar lalu, saya tak mahu buat jual beli ni. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tak terima secara hutang. Tak ada masalah. Hal tak bolehnya 2. Satu, yang bercanggah dengan akad jual beli. Contohnya, boleh nak beli kereta ni. Tak. Tapi saya nak beli minggu depan. Minggu depan baru nak beli. Tapi kena bayar lalu. Hak tu tak boleh. Sebab apa? Boleh jadi dalam tempoh tu berlakunya perubahan rosak dan seumpamanya, dia bayar dah kereta. Dia kena serah lalu barang tadi. Tak. Melainkan tempahan. Tempahan ni contoh tempah pitu, tempah gerai, benda yang berbentuk istisna istilah dia. Benda yang kena buat dulu. VPT, lepas tu dia buat, lepas tu barulah kita tengok. Tak. Hak tu dibenarkan. Dia guna kaedah istihsan lah dalam kaedah Supaikah. Yang ketiga, memberi manfaat kepada orang ketiga. Tak boleh. Contohnya, boleh nak jual kereta ni dengan syarat mu kena beri pinjaman kepada abang aku, kepada kawan aku. Maknanya ada manfaat untuk orang ketiga. Pun tak boleh. Itu antara syarat yang tidak dibenarkan dalam bab jual beli. Itu tak ada dalam kitab kita ni. Itu tambahan lah daripada saya lah. Awal Isa dia ni Maghrib pun awal. Jadi kita berhentilah, habis rukun yang kedua je lah. Sebab nanti kita akan ada rukun yang ketiga, iaitu barang yang nak dijual beli. Jadi itu sahajalah daripada saya. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa pula bulan yang depan insyaAllah. Debat jual beli ni, kalau kita jelas insya-Allah kita tak terlibat dengan bab dia berkait dengan dosa. Yang kedua, bab rezeki secara halal ke haram. Kalau salah kaedah jual beli, maka boleh berlaku kesan kepada makanan yang kita makan dan seumpamanya. Jadi hak kita mengaji ni insya-Allah kita amal dan kita boleh elak daripada berlakunya perkara yang haram dalam bab jual beli ni insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, apa yang kurang itu daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.